قال حدثنا عبد الوارث بن عبد السماء بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثلاثة لمن شاء خاف أن يحسبها الناس سنة أنا بفتح الحمزة أي مخافة أن يظنها الناس سنة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتل أنثى وذكر. قال الإمام المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الكتاب 18 صحيح ابن خزيمة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله بالسند إليه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين إلى آخر الحديث. Pertama sekali iaitu pada kitab yang ke-18 iaitulah Sahih Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Yang pertama sekali Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahmatullahi alaih ialah daripada kalangan ulama hadis yang disebut oleh Imam Ibn Makula rahimahullah sebagai Imamul A'immah. Yani Imamul A'immah, imam bagi segala imam. Hadha huwa al-Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaih. Dipanggil sebagai gelaran dia apa? Imamu al-A'immah. Ibn Makula Al-Baghdadi sebagai Imamul A'immah, imam bagi segala imam. Dan Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaih pada mula belajar dia, sekali dia cakap ke ayah dia nak pergi mengaji di Qutaibah. Dan ayah dia cakap ke dia, hendaklah engkau menghafal Quran terlebih dahulu. Dan hendaklah engkau belajar di tempat engkau terlebih dahulu, iaitu di Naisabur. Ngaji Quran dulu bagi habis. Ini tertib para ulama yang diajarkan. Kita tak lah masuk pondok Quran dengan langgang. Lepas tu mengaji takluk. Baling takluk baru tahu. Faham tak? Baca Quran bagi betul dia share. Fatihah, tahiyat. Faham tak? Pertama dulu Quran. Kemudian belajar dulu dengan apa? Ulama dalam negeri tersebut. Ini diajarkan oleh ayah bagi Ibnu Khuzaimah. Sebelum nak musafir jauh-jauh, mengaji dekat Naisabur dulu. Mengaji dekat tempat hang dulu. Dalam Tala'atul Anwar sebut, wa misra kalzam mutqinihi tas'adi. Hendaklah apa? Belajar dengan ulama yang berada dalam negeri kamu dulu terlebih dahulu. Lepas habis itu barulah pergi mengaji dengan luar. Faham Syekh? Sebab tu Syekh Hasan Masyad rahmatullahi alaih sebut Raf'ul Astar menyatakan bahawasanya jikalau dalam negeri kamu ada ulama, di luar negeri pun ada ulama, maka belajar dulu dengan ulama yang berada dalam negeri. Kemudian baru mengaji dekat luar. Faham tak? Kalau kata dalam negeri je ada ulama, luar tak ada. Oh hebat betul tu. Faham tak? Luar tak ada. Dalam ni semua ulama kat sini. Fala faidata fil rihlah. Tak ada faedah nak pergi jauh-jauh. Musafir buat apa? Musafir nak ilmu. Kalau kata dalam negeri tersebut tak ada ulama, kat luar baru ada. Situ tak payah tunggu lama. Terus rihlah. Lepas tu dalam Ibn Ruslan kata apa?
Man lam yakun ya'lamu za falyas'ali. Man lam yajid mualliman falyalhali. Tak ada guru syekh, irhal. Sama juga. Esok-esok mari duduk dalam pondok, habis kitab nak ngaji. Ya Allah, irhal. Tengok bapak bagi, faham tak? Duduk dalam pondok, lama-lama dia tengok bulu, faham tak? Tak tengok bulu. Tak tengok bulu. Tengok bulu yang ni. Alik bagi. Ya Allah, masih. Duduk dalam pondok mengaji habis dah. Duduk bercengok bulu apa, cabut dah, faham tak? Mengaji luar. Faham tak? Bukan macam mat kubur datang ni. Ada melainkan kalau jadi ahlul bait, nak kahwin dengan adik-beradik tok guru ke apa tu lain cerita. Faham Syekh? Ingat perkataan tu. Cengok bulu. Cengok bulu tau. Cengok bulu boy, jalan terus. Segdah. Cengok bulu. Cengok bulu. Cengok tu tak tahu cengok asal kata apa? Ni cengok bulu seolah macam tunggu bulu tu panjang. Mana bulu tu panjang, tunggu je sampai panjang. Ada faedah Syekh. Faham tak? Cukup jalan. Faham tak? Yang ni irhal. Baik. Tunggu bapak bagi tu masyhur orang pun tahu. Cengok bulu. Cengok. Cengok bulu. Kalau ikut fadilatul samahah al-muhib. Syekh Muhib. Dia kata tidak ada mufti sekarang. Tidak ada ulama. Kalau al-mufti al-an dajjalun kazzabun dia kata. Ni bah. Hak tu nak buat sama lagi. Makan diri faham tak? Buat zaman. Anda kata jelas dah dajjalun kazzabun masa pakai semayam jarak. Jalun dia kata, mufti dajjal. Ni kalau ikut pendapat dia lah, tak ada ulama lah. Dekat dunia ni kulluh. Dunia terus. Bukan Malaysia mas sebuah diam sebab semayam jarak. Ikut dia lah. Kalau ikut tanya ni kasir, mazalah kasir. Mazalah fina khair kabir. Masih di sisi kita masih banyak lagi kebaikan yang ada. Lepas tu pesan untuk guru kita, mengajilah dekat pondok tu, mengaji Jawi dulu. Mengaji Arab, lepas tu baru mengaji dengan Syekh luar. Sedap sikit. Dia ada juga mungkin kesan belajar dengan Syekh Arab tanpa belajar dengan guru Melayu. Menyebabkan payah nak terjemah. Dia terjemah lekat. Dia kata sebab dia ngaji ku Arab. Dulu anda ngaji gitu. Bila mai cerita, susah terjemah ni. Jadi tangan bergerak lebih pada mulut. Jadi kena mengaji belaka lah. Ada kalau jumpa guru Inggeris pun ngaji. Ya ni kalau orang nak mengaji dengan Arab juga kita. Maksudnya kita mengaji dengan Syekh Arab. Syekh Arab mengaji dengan kita kok. Kita mengaji Syekh Arab. Depa tak terjemah. Dah tak terjemah Hurai terus ya. InsyaAllah. Baik. Ala kulli hal kembali pada tajuk Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaih. Kemudian apa? Belajar Quran, kemudian apa? Bermusafir. Kemudian bermusafir sehingga mengambil fiqh dengan di antaranya anak murid bagi Imam Syafi'i, iaitu sempat dengan Imam Al-Muzani wal Imam Al-Buaiti. Dan Ibn Khuzaimah juga menjadi guru bagi Imam Al-Bukhari wa Muslim, kerana Bukhari dan Muslim juga ambil pada Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaih. Maka Ibn Khuzaimah lapis awal. Sebab tu dia lahir, kalau dobit kanan tu, lahir pada 232 Hijrah. Lahir pada 232 Hijrah. Yang ni maksud dia apa? Masih kurun ketiga, awal lagi lah. Tabi'in. 232. Bukan. 223. 223. Kalau lahir pada 223, dobit guru ni. Ayo sah. Ada sini. Kemudian juga wafat pada 311. Apa? 11. Elok, guru Imam bagi Bukhari dan Muslim. Dan dia ni mengaji dengan anak murid bagi Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, iaitu sempat dengan Imam Al-Muzani wal Buaiti. Sehingga Imam Al-Buaiti rahmatullahi alaih menyebutkan apa? Kenal dak Ibn Khuzaimah? Istafadna minhu aktsara mimma istafada minna. Maksudnya apa? Ibn Ar-Rabi', Sulaiman bin Rabi' rahmatullahi alaih, dia kata apa? Dia kata kami ambil faedah daripada dia lebih banyak daripada dia ambil faedah dengan kami. Padahal dia nak mengaji dengan kami. Dia main nak mengaji dengan kami. Tapi kami lebih ambil faedah lebih banyak dengan dia daripada apa? Daripada dia ambil dengan kami. Kerana apa? Kerana Imam Ibn Khuzaimah kana ra'san fil hadis wal fiqh. Dia ni adalah ulama kibar dalam bahagian apa dua? Hadis dan fiqh. Sehingga apa? Sehingga kata Imam Ibn Khuzaimah kata tentang diri dia sendiri. Kata ma qallatu ahadan munzu umri
16 sana. Aku ni tak pernah taklid orang sejak umur aku 16. Yang ni apa? Istinbat hukum terus daripada hadis. Maksudnya bukan mazhab Syafi'i dah. Sejak umur 16. Tak ada mazhab. Faham tak? Ijtihad dengan apa? Ijtihad dengan diri sendiri. Dengan Ibn Khuzaimah, faham tak? Yang ni bahawa dia kata aku tidak bertaklid kepada siapa-siapa sejak umur aku 16. Memang alim tu ni. Faham tak? Kana ra'san fil hadisi wa fil fiqh. Dalam ilmu hadis pun alim, dalam fiqh boleh. Bila bergabung dua ni. Sebab tu Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi sebut apa? Dia kata, aturidu an tajma'a ila al-hadisi siwa hayhat. Dia kata Imam Syafi'i kata, hai ingat boleh senang nak boleh himpun di antara fiqh dengan hadis. Hayhat. Jauh. Sebab tu ada ulama alim buat fiqh, tapi tak alim dalam hadis. Ada alim dalam hadis, tapi tak alim dalam fiqh. Kerana Imam Syafi'i sebut awal dah, hayhat. Jauh. Boleh himpun dua-dua. Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaihi jama'a bainahuma. Dia himpun di atas al-hadis wal fiqh. Kerana itu bahawa dia tidak bertaklid kepada siapa-siapa sejak umur 16. Lam yuqallid ahada. Jadi Ibn Khuzaimah minal mujtahidin mutlaq, ijtihad mutlaq. Cuma ada satu iskal, iaitu para ulama mazhab Syafi'i membilang Ibn Khuzaimah dalam tabaqat mereka, tabaqatus Syafi'iyyin, tabaqatus Syafi'iyah. Maksudnya apa? Membilang dia daripada kalangan ulama fiqh Syafi'i. Ajib. Ibn Subki rahmatullahi alaih membilangkan Ibn Khuzaimah daripada ulama fiqh Syafi'i. Kerana apa? Kerana bahawasanya mungkin yang pertama ialah dia mengambil fiqh dengan anak murid Imam Syafi'i. Maka kebanyakan ijtihad Ibn Khuzaimah sama dengan ijtihad al-Imam Syafi'i. Bukan taklid, tapi muwafaqah. Wafaqa qawlu qawl Syafi'i. Muwafaqah oleh qaul Ibn Khuzaimah akan qaul Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Wadih? Taklid tu ikut. Macam kita lah taklid mazhab Syafi'i. Kau entah tak ada mazhab. Ada mazhab? Alhamdulillah. InsyaAllah. Kul. Aywa. Ada Harun Rashid tanya. Akhbirni an ilmika bil Quran. Cerita sikit ilmu-mu tentang Quran. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku mengetahui ayatnya berapa, muka suratnya berapa, bilangannya berapa. Faham tak? Ayat berapa, ayat apa nama? Ada ayat yang muradnya am, muradnya khas. Ayat khas berapa, ayat am berapa, Makiyahu mana, Madaniyahu mana. Tu tinggal Harun Rashid. Baru sebut nama bab. Harun Rashid terkejut lah. Baru sebut buat tajuk-tajuk. Ayo. Sahih apa? Tu Musnad Syafi'i tu. Cuma macam mana dulu sebut dulu, zaman Imam Syafi'i belum terkenal lagi dengan menghimpunkan hadis, karang kitab. Zaman salah tak terkenal. Kerana yattakiluna ala hifzihim. Dengan akal mereka je. Tak? Akhir-akhir baru mutakhir barulah karang kitab. Al-Um, aywa. Al-Um Imam Syafi'i karang. Tapi macam mana sebut, memang ada karang kitab tapi tak meluas. Maksud dia, adakah zaman dulu semua ulama karang tak? Zaman sekarang nak jadi ulama, ghalibnya kena karang kitab. Yang mutakhir. Mutakhir banyak kitab. Kerana kebanyakan nusrah. Terbakar kitab. Baghdad. Ayo, Baghdad. Sebab apa? Sebab Baghdad bukan satu-satunya pustaka dalam Islam. Mesir ada. Cuma yang paling top dekat mana Baghdad. Lepas Baghdad nombor 2 Naisabur. Dekat Tan tu. Jadi bila Baghdad hancur, dekat tempat dia ada je. Kemudian kata para ulama, selepas yang terbakar, ulama yang datang selepas itu dapat menulis balik segala kitab yang terbakar. Dan yang dibakar oleh puak Mongol. InsyaAllah. Sejuk ni. Taib. Ala kulli hal. Jelas insyaAllah masalah. Taib. Kemudiannya, macam yang sebut, Ibn Khuzaimah, rahmatullahi alaih. Ada, okey. Tak apa, okey. Cuma Ibn Khuzaimah, ada satu masalah, anda sebut juga. Iaitulah masalah Ibn Khuzaimah, lahu masail mulahadhah fil i'tiqad. Al-i'tiqad. Sebab tu kalau hampa tahu, para puak-puak Salafi Wahabi, mereka banyak menggunakan kitab Tauhid Ibn Khuzaimah.
kitab Tauhid, nama kitab dia Tauhid, Ibn Khuzaimah rahmatullah ni. Walaupun Ibn Khuzaimah kana aliman bari'an fil hadis wal fiqh, tetapi ada mulahazah pada i'tiqad. Hatta Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih, Imam Az-Zahabi ni anak murid Ibn Taymiyah. Yang ni apa? Maksudnya mestilah ada muskil bila duduk mengaji Ibn Taymiyah. Kerana Az-Zahabi walaupun dia min ahli tafwid, tapi dia ada apa? Faham tak? Bila anda mengaji dengan seorang guru yang muskilah pada i'tiqad, anda pun akan terpalik sekali. Pening sekali kepala anda. Tapi dia sendiri mengatakan Ibn Khuzaimah min ghulatil musbitah. Iaitu daripada orang yang gulu. Tahu gulu? Berlebihan pada isbat. Imam Ibn Khuzaimah ada satu kitab namanya Kitab Tauhid. Dalam Kitab Tauhid kita semua tahu, dalam hadis banyak ada sebut tentang tangan. Tangan Allah lah. Ini apa? Yadullah. Betul tak? Dalam Quran sebut lagi apa? Pasal wajah Allah. Sah? Kemudian apa lagi? Sebut pasal apa? Saq. Betih Allah Ta'ala. Ni kita terjemah dulu lah. Faham tak? Bukan anda terjemah tu anak Wahabi. Faham tak? Nak bagi mudah faham. Kemudian apa? Banyak lagi. Kemudian dalam hadis sebut tentang tangan, jari jemari Allah Ta'ala. Semua hadis ni mu'awwalah. Ditakwil betul tak? Nabi SAW sebut apa? Berbeza-beza mengikut tempat. Dan berbeza mengikut qarinah. Tiba datang Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaih. Dia himpun segala hadis tu dan dia buat apa? Bab mengikut apa? Anggota badan. Yang ni hadis yang banyak tadi, dia buat anggota badan. Masalah apa? Bab yang pertama, babu ma ja'a fi ra's. Bab yang menyatakan apa? Kepala Allah Ta'ala. Oh, faham tak? Segala hadis berkaitan dengan apa? Yang Nabi pernah sebut pasal kepala. Habis tu bab kepala. Masuk pula. Ayo. Dah ayo. Jadi apa? Lepas habis bab kepala dia sebut bab apa pula? Bab muka. Jadi apa? Buat bab macam tu seolah-olah apa? Menjasad dengan Allah Subhanahu Taala. Hal ni yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali dalam Iljamul Awam. Dia kata ini muskilah. Berkenaan dengan hadis tu tak ada masalah. Memang hadis tu betul. Yang ni hadis ada yang sahih, tak ada masalah. Kerana apa? Hadis tu memang yang sahih. Faham tak? Maka mazhab kita dalam bila sebut wajah Allah, tafwid ataupun takwil. Tafwid apa dia? Serah mana Allah Ta'ala. Takwil berikan makna yang layak Allah Ta'ala. Sah. Bila dia buat lagu tu, dia himpunkan semua tapi dia ikut bab apa? Bab ikut anggota badan. Maka bila orang baca, dia akan terus bayang Allah Ta'ala gini. Atas jasad. Yang ni yang kitab ni depa duk mengajak. Salafi Wahabi lah. Ayuh Kitab Tauhid Ibn Khuzaimah. Ni yang kitab dia. Kitab Tauhid. Baik, kenapa Imam Ibn Khuzaimah berlaku macam ni? Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaih, dia nak rak di atas Jahmiyah. Jahmiyah ni apa? Puak-puak yang mana mengatakan Allah tidak ada sifat. Menafikan mutlak. Jahmiyah. Sebab tu orang duk kata Asy'ariyah ni Jahmiyah. Sinilah bab dia. Tapi insya-Allah nanti bila kita baca bab tauhid, pecah satu-satu. Sekarang bukan bab dia. Jadi bila dia dengar lagu tu, dia pun nak rak balik. Jadi dia rak lebih berterak, teruk lagi berterak. Jadi dekat kita apa? Kitab Tauhid. Dia seolah-olah apa? Mentajsimkan Allah Ta'ala dengan jisim yang hakiki. Ada muka, ada tangan, ada belakang. Padahal hadis Nabi tu berbeza-beza. Nabi bercakap dalam masa yang apa dia? Dalam masa yang berbeza. Masalan, Nabi sebut pasal muka Allah Ta'ala, kemudian bawa tangan Ta'ala. Adakah masa yang apa dalam masa yang sama? Tak. Ini masa yang lain, cerita lain, tajuk lain. Ini cerita lain, tajuk lain. Maka tafwid ataupun takwil. Bila datang Ibn Khuzaimah, dia himpun semua, dia buat jadi bab anggota. Seolah Allah Ta'ala beranggota. Orang baca lagu tu. Jadi orang awam kalau baca dia apa? Tersesat je. Yang ni Imam Al-Ghazali, rak. Dia kata orang awam jangan bersibuk dengan bab ilmu kalam. Iljamul awam an ilmi kalam. Stop orang awam daripada apa? Daripada bahas ilmu kalam. Ni sini tempat dia. Faham tak? Jadi Ibn Khuzaimah buat ni, itu muskilah. Ibn Khuzaimah dalam bab tauhid. Maka Imam Ibn Khuzaimah laisa mu'tamadan fi ilmi tauhid. Kata muhaddis kabir, kita ada muhaddis yang lain. Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih, Ibn Asakir. Semua ni min kibar al-muhaddisin. Jadi takkan kita nak ambil satu, tolak yang lain. Wadah? Ada kibar lagi, kibar muhaddisin yang lain. Apa dia? Al-Baihaqi. Ibn Taymiyah pun mengaku atas al-ra's wal ain. Apa yang dibuat oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi apa dia? Asy'ari. Guru dia siapa? Ibn Furak. Al-Baihaqi sah. Al-Baihaqi. Aywa al-Baihaqi. Guru Ibn Furak. Ay sah. Ibn Furak.
صح لا بمفرق guru dia. Tu kalau Al-Baqillani kata. Ala kulli hal. Tukar. Ramai lagi kalangan kibar al-muhaddisin. Sebab itu ghalibul muhaddisin semuanya Asy'ari. Ghalibul muhaddisin. Tahu muhaddisin kebanyakan dia apa? Semua Asy'ari. Asy'ari. Ada 2-3 orang, 2-3 kerat. Ramai juga lah. Kalangan Maturidi. Ada juga. Yang lagi sedikit, apa dia? Musbitah. Iaitu mensabitkan Allah Ta'ala dan mensabitkan dengan makna zahir. Musbitah. Dan ni apa? Dipanggil Mujassimah. So, ditafsir lah Mujassimah. InsyaAllah betul. Maka apa? Laisa mu'tamadan fi at-tauhid. Apa dia? Kalau Ibn Khuzaimah. Yang Ra' ni siapa? Bukan. Ra' tak? Ibn Ghazali rahmatullahi alaih. Yang Ra'. Bukan itu ibarat lah. Cuma ibarat Imam Ghazali itu dituju pada Imam Ibn Khuzaimah. Dalam kitab Tauhid. Yang kata bukan muktamad juga dalam ilmu tauhid, Dr. Abdul Qadir Husin. Dia yang beritahu. Dia kata kalau bab i'tiqad nak tengok muhaddis, tengok apa dia? Al-Baihaqi wa Ibn Asakir. Ramai lagi kibar ulama muhaddisin dia yang bermazhab Asy'ariyah. Faham masalah ni? Hatta kalau tengok sini, Ghulatul Musbitah. Az-Zahabi menyebutkan dia sebagai Ghulatul Musbitah. Apa Ghulatul Musbitah? Ghula ni ghulu. Terlalu ghulu dalam mensabit Allah Ta'ala. Apa dia? Allah Ta'ala apa? Ada bagian. Macam apa? Macam jasad Allah Ta'ala. Az-Zahabi pun kata ni ghulu. Tahu berlebih-lebih sangat. Dan hatta yang ajib, ialah bahawasanya dalam kitab Tauhid tu ada juga hadis dhaif. Wa dhaif jiddan. Anta bayangkan hadis dhaif nak dibuatkan sebagai apa? Dibuat sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Asy'ariyah kata apa? Kita hanya menggunakan apa? Yang qat'i sahaja untuk dibuat sifat bagi Allah Ta'ala. Quran dan juga hadis mutawatir. Mari depa ni hadis dhaif kali masuk. Sebab tu puak-puak salafi ni, ajibnya kalau dalam fadail amal, kerak lalu. Wahabi kerak lalu. Faham tak? Oh ni dhaif jiddan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Dhaif jiddan. Tak boleh. Jiddan. Bila mai asma wa sifat, nama sifat Allah dia. Faham tak? Bukan takat dhaif wal mawdu' masuk ni. Hadis atid, apa dia? Hadis atid apa dia? Maksudnya ma'ruf hadis atid, apa dia? Allah Ta'ala duduk atas aras sampai bunyi. Tuhan duduk atas aras sampai bunyi. Jalan masuk. Faham tak? Hadis Yaumus Sabt, Allah Ta'ala cipta apa? Pasal apa? Nama hari Sabtu tu Sabtu. Sabat, apa sabat? Yani qata'. Berhenti daripada buat kerja. Kerana Tuhan cipta langit bila? Allah Ta'ala khalaqa fi sittati ayyam. Tuhan cipta langit bumi bila? 6 hari. Hari ke-7 Sabtu. Tuhan rehat. Fastalqa ala dhahri. Tak? Tuhan berbaring atas apa? Atas belakang dia. Kemudian buat gini. Yamudu rijlih hakaza. Kerana apa? Baginda Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki dia macam ni, tidur dalam masjid. Ginilah. Kaki gitu. Faham tak? Kaki gitulah. Faham tak? Nabi duffa bi rajlih. Faham tak? Tolak kaki itu. Jangan buat gitu. Tuhan je boleh buat itu. Tuhan buat bila? Lepas Tuhan cipta 6 hari. Letih. Faham tak? Ya Syekh, haza minat Talmud. Ini daripada puak Talmud, baca Taurat. Taurat yang telah ditahrif. Dimasukkan di mana-mana dalam kitab-kitab lil asafis syadid. Dia kata bila orang buat gitu, Nabi marahlah. Hak ni yang boleh buat Tuhan je. Yang ni buat gitu. Kaki silang lah gitu. Tuhan je boleh buat. Kita jangan duk buat, tiru sifat Tuhan. Tak boleh. Dah dia tu dhaif, maudhu' ya Syekh. Maudhu' terus. Ni maudhu' boleh buat apa? Dalam asma' wa sifat. Ajib. Dia apa? Ada apa? Yakin bimikian lain daripada halaluna wa haramukum. Tak? Halal bagi kami, haram bagi kamu. Tak? Sebab kami kerja kami dia semua sifat Allah. Asalkan apa? Yang penting apa? Jalan sifat Allah. Sebahagian apa? Jalan. Ada khilaf pula. Apa nama yang Muhib baca hadis tu? Walau syaa rabbuk
Istaqarra ala ba'udah. Istawa ala ba'udah. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh istawa bukan ala al-arsh. Istawa apa Syekh? Ala ba'udah. Di atas nyamuk. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat. Kalau Tuhan kena apa? Boleh istawa atas mana? Atas ba'udah, atas nyamuk. Hadis dia macam tu. Kemudian hadis tu dalam ta'liq kata dhaif. Dia marah. Oh, ta'liq ni marah. Ini pun sama juga muhaqqiq. Astagfirullah. Dia marah muhaqqiq siap. Muhaqqiq kata apa? Dhaif. Oh, dia kata hasan ya Syekh. Hasan, hadis hasan. Kenapa ulama Asy'ariyah tak mau guna hadis yang tidak mutawatir dalam bab asma wa sifat? Kerana boleh jadi apa? Kesilapan. Dan kemudiannya boleh berlaku tasarruf pada rawi. Rawi tu dia ubah 2-3 kalimah menyebabkan apa? Berubah mana? InsyaAllah. Ada lagi kitab tu? Tauhid ada. Ada rakaman dia. Ibn Bas rahmatullahi alaih ajak. Ayo ada kitab tauhid. Dia boleh baca tak? Dia boleh mengajak. Ya Malaysia pun ada. Banyak kitab tauhid. Ada. Itu kalau ada kitab pun ada yang bagi apa dia? Ayudfan. Kitab yang patutnya ditanam. Tak dibenarkan orang baca. Kalau orang awam baca, laut terus. Bijak ni. Oh, bayang terus. Bab bayang menyatakan kepala. Bab pada menyatakan sebut habis kepala 40 hadis, 30 hadis. Jalan semua. Hak ni Imam Ghazali larang. Iljamul awam an ilmil kalam. Wadih? Ibn Khuzaimah dalam bab ni dia kerah. Sampai tahap dia kata apa? Dia kata dia ada kalam ni. Dia kata man lam yuqir bi anna Allah ala arsyih istawa fawqa sab'a samawati ba'inun min khalqi fa huwa kafirun yustata. Siapa yang tak ikrar Allah Taala di atas arasnya bi istiwa. Di atas 7 betul langit. Ba'inun pisah daripada makhluk fa huwa kafirun yustata. Siapa yang tak ikrar bahawa Allah Taala di atas arasy, maka dia kafir dan dia yustata, disuruh taubat. Fa in taba. Tamam. Kalau taubat, fa wadih. Wa illa, kalau tak taubat juga, duribat unuqu. Apa dia? Bunuh boleh pancung. Wa ulqiya, bukan tanam tau. Wa ulqiya ala mazbalah. Dan dibuang di mana? Di tempat tong sampah. Ambil jenazah tu, buang tong sampah. Li'alla yata'azza bi rihihi ahlul qiblah. Supaya apa? Orang-orang Islam tak terganggu dengan bau busuk mayat tersebut. Ini fatwa dia. Ibn Khuzaimah. Cumanya Imam Al-Baihaqi, dia ada riwayat mengatakan, anda dengar pada Dr. Abdul Qadir Husin, dia sebut Imam Baihaqi kata pada akhir hayat Ibn Khuzaimah taraja'a an hadha. Tarajuk yang ni apa? Tarik balik pendapat dia dalam bab tauhid. Ni akhir hayat. Nak bakar mana? Pengikut dah ramai. Tarajuk pada akhir hayatnya, dan dalam hikayat lain mengatakan bahawasanya di akhir hayat dia apa? Dia angkat jari macam ni, isyarat pada at-tauhid. Kalamul Baihaqi. Dia kata apa? Taraja'an an qawli hadza. Ha? Syama'i apa? Ayo Syama'i kata apa ni? Ala kulli Syama'il Syama'i Tuhan. Ha tak? Ajib. Cumanya ada satu muskil, iaitulah setiap orang yang kontroversi mesti ada riwayat mengatakan di akhir hayat bertaubat. Ibn Taymiyah pun dikatakan oleh Ibn Hajar dalam Durrul Kaminah, di akhir hayat dia taubat. Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ari pun Wahabi kata apa? Bertaubat di akhir hayat. Dia pada pegangan sifat 20. Dia macam ni Syekh. Dia orang-orang hebat ni, yang ada kontroversi ni, selalu mesti ada orang kata apa? Bertaubat di akhir hayat. Imam Al-Haramain, dia kata akhir hayat taubat. Oh dia, faham tak? Dosa banyak. Az-Zahabi kata. Az-Zahabi kata apa? Di akhir hayat dia tarajuk. Subki rak balik. Akhirnya orang apa? Propaganda lah. Tengok pada kalau sanad dia sahih, sanad bahawa dia taubat tu sahih, la khair, ya khair. Tapi kalau tak, sebab pelik. Bila setiap orang kata mesti ada kata apa? Akhir hayat taubat, akhir hayat taubat, akhir hayat taubat. Ha? Mana boleh itu? Husnuzan kenapa? Husnuzan ni kata riwayat kata memang taubat. Dia walik dia gitu lah. Faham tak? Hatta yang paling pelik anda bisa dengar Ibn Bas. Mufti Saudi pun apa? Kembali jadi ahli sunnah di akhir hayat tu. Dia. Berat dulu. Faham tak? Ahli sunnah dulu. Ni kelas apa? Muhtasar? Syekh? Salatih? Mana ada?
Oh, anda nak baca? Tak boleh bawa. Duduk. InsyaAllah. Baik. Kemudian berkenaan dengan Sahih Ibn Khuzaimah. Ujung lama ni. Faham tak? Bahas. Sahih Ibn Khuzaimah. Oh, gimana? Ha? Kodoh, faham tak? Mak lama tak mari. Sahih Ibn Khuzaimah. Iaitulah Sahih Ibn Khuzaimah. Tulis nama dulu. Nama penuh dia. Buat pentandah ni. Azim. Tulis. Nama penuh dia. Nak pergi tandah. Nak uduk. Ni atas dia. Pegai elok ni tak? Sorry ni. Mana? Panjang nama dia. Dia tulis Arab. No. Kami ya, saya. Lewat ini lagi tu. Apa? Boleh. Cak api. Gila. Tadi ke? Ini dia lagi. Makan. Nama kita. Kau mak kau. Tak kau si. Kau betul ya. Ada tak? Nama dia. Duduk sana. Ha? Suami dia. Ada. Oh betul. Nama dia. Banyak Minal Musana. nama dia orang kita. Tu nama dia ni. Lama oh. Kita. Bil. Tu dia. Ini. Bukan lah. Ini. Haji. Rajin tu. Ngàn. Ni dah dulu. Haji tu. Tembok tu. Nama kita aja. Nama kitab banyak. Nama kitab dia. Sahih Ibn Khuzaimah. Nama kita. Nama banyak kita dia kan nama kita ada. Nama kitab dia ni. Sahih Ibn Khuzaimah. Ni so nama kita. Ya. Kitab yang kita baca ni. Sahih Ibn Khuzaimah. InsyaAllah. Nampak hidupnya. Mukhtasar al-Mukhtasar. Minal Musbola. Jadi. Mukhtasarul Mukhtasar. Mukhtasar. Nampak ni tak. Ha? Macam banyak ke? Awak. Dah. Sikit lagi awak nama. Dalam ke satu boleh? Tu tengok jam, tahu. Cuba balik. Tak bawa orang. Apa ni? Mausulan ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa biqat'in fi asna'i isnad tak? Isnad je. Dia nak apa je? Wala jarh.
InsyaAllah. Sekian apa salin nama kitab? Iaitulah kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Iaitulah nama dia Mukhtasarul Mukhtasar. Bermaksud ringkasan daripada Musnad Sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqlil adl. Dengan naqal adl mausulan yang berhubung ilaihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi qata'. Dengan tanpa putus pada pertengahan sanad. Wala jarh, dan tidak jarah pada yang membawa khabaran. Ni sama macam nama kitab apa? Belakang ni sama macam nama kitab apa? Semarin. Sahih Ibn Hibban. Ada bagi kan Marin? Ibn Hibban pun sama juga. Min ghairi qat'in fi asna'il isnad wala jarhin fi naqil akhbar. Cuma dia ada naqiliha dengan dhamir. Sah? Baik. Berkenaan dengan Sahih Ibn Khuzaimah, macam mana sebut? Dan lazim. Iaitulah kitab yang dikarang untuk menghimpunkan hadis sahih sahaja. Setelah daripada Bukhari dan Muslim, ialah 3. Apa dia? Sahih Ibn Khuzaimah, kemudian Ibn Hibban, kemudian Al-Hakim, iaitu Al-Mustadrak. Adapun Tirmizi, ada Abu Dawud, mereka bukan nak kira sahih saja. Mereka nak menghimpunkan hadis fiqh. Dan maklum hadis fiqh juga dimasukkan hadis dhaif kerana menjadi pengkuat bagi apa? Bagi bab-bab yang tertentu. InsyaAllah. Taib. Macam mana sebut? Yang paling terbaik daripada 3 ni adalah Sahih Ibn Khuzaimah. Itu guru bagi Ibn Hibban. Kerana itulah kata Imam, para ulama menyebutkan bahawasanya Sahih yang terbaik setelah daripada Bukhari dan Muslim, martabatnya itu ialah martabat kena pada kata Sahih Ibn Khuzaimah. Wadih? Sakhawi rahmatullahi alaih menyebutkan, manusia menyebutkan apa? Para ulama menyebutkan bahawasanya as-sahhu kitabin ba'da as-sahihain. Kitab sahih yang selepas pada Sahih Bukhari dan Muslim ialah apa? Sahih Ibn Khuzaimah. Cumanya yang malangnya menyebutkan, para ulama menyebutkan kitab Ibn Khuzaimah kebanyakannya hilang. Faham tak? Hilang. Maksudnya tak dijumpai. Iaitulah disebut dalam kitab Ar-Risalah Al-Mustadhrafah. Bahawasanya kitab Ibn Khuzaimah hilang kebanyakan. Yang ada ni hanyalah lebih kurang 1/4. Tak, kitab ni Sahih Ibn Khuzaimah yang satu ni, faham tak? Hilang kebanyakan muka surat kitab. Hilang muka surat ni maksudnya apa? Yang dah sampai pada tangan kita ni hanyalah lebih kurang dalam 1/4. 1/4 dari kitab. Maksudnya dia banyak lagi yang tidak sampai. Sebab zaman dulu kan Quraisy. Jadi mungkin kalau kita pergi museum, kita akan dapati apa? 20 helai. Museum sana 30 helai. Jadi payah. Kerana itulah Syekh Ahmad Syakir rahmatullahi alaih, dia kata, aku nak cakap pun tak erti. Sebab apa? Sebab Ibn Khuzaimah aku tak tengok. Yang aku tengok adalah Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban cukup dengan semua sempurna. Ibn Khuzaimah tak ada. Kitab Tauhid tak hilang. Allah alam. Kitab Tauhid pun berlaku khilaf. Adakah betul-betul dia karang ataupun tidak? Kontroversi. InsyaAllah. Jom kita cari. PDF dah. PDF dah. Saya pergi hantar dalam grup hampa screenshot. Ha tak? Oh ni nak ajak jadi Wahabi ni. Ha tak? InsyaAllah. Habis taklim-taklim tu kita baca Tauhid. Tauhid mula dulu lah Tauhid. Takkan mari-mari Ibn Khuzaimah tu. Ha tak? Mula Tauhid. Aqidatul Awam dulu. Ha tak? Ha, mula-mula dulu. Baru sifat 20. Lepas sifat 20 tu ta'aluk-ta'aluk sikit. Tu bicara bab Wahabi lah. Kalau nak bahas Tauhid betul-betul bukan zaman sekarang, bukan ni sangatlah. Tauhid sekarang ni lawan etis dengan Wahabi. Dua-dua. Nak bahas Amrul Itibari Wujudi sampai koyak kitab buat macam apa? Faham tak? Bab mai ada apa faedah dia? Yang penting nak lawan apa? Dua tu lah. Etis lagi Wahabi. Faham tak? Nak kena jadi Wahabi tu. Nak kena jadi Wahabi dulu lah.
Bagi Ana lah. Bagi Ana, dua kemaluan. Dua kemaluan. Cuma amrul itibari hal tu kena kejap. Kena tahqiq masalah tu. Memang kena kejap. Amrul itibari dengan hal, beza semua tu kena kejap masalah tu. Tak boleh buat main, memang kena kejap. Tapi sampai bila duduk hang tu? Duduk tang tu 20 tahun duduk hal amrul itibari tak? Tak. Sampai bila? Taqi je. Tak. Wah, bila dengan amrul itibari hal gelak tak? Dia kata aku tak tahu tak? Dia aku tahu Allah fis sama. Aina Allah fis sama. Habis? Dia kata kita nak bahas ada fis sama ni amrul itibari Syekh. Ada seorang tu yang paling lawak kali, dia mari jumpa Ana, dia kata dia pening, dia mengaji amrul itibari wujudi. Dia kata Allah ni wujudi ke amrul itibari? Tak. Jadi Allah ni adakah dia wujudi atau amrul itibari? Dah hati jawab, aku tak jawab. Dok hal. Anta tu hal. Faham tak? Nak kata ada apa tak ada? Kata tak ada tak ada. Faham tak? Ini muskilah. Tak layak lagi nak mengaji apa? Amrul itibari wujudi. Lah kali Allah amrul itibari ke wujudi? Kalau dia kata amrul itibari, la haula wala quwwata illa billah. Tak? Jeng tu. Dia kata Allah tu ada di sini. Dah hati je. Amrul itibari. Oh, jeng gitu. Faham tak? Campur dengan tasawuf pula sikit. Lingkup tu. Tayyib. Ala kulli hal, inilah berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan masalah kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Yani asahhu kitabin ba'da sahihain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abdul Waris, qala al-Imam Abu Abdullah. Yang ma'ruf bukan Abu Abdullah. Yang ma'ruf dalam kitab al-Ulu li-Zahabi ialah dengan namanya kunyahnya Abu Bakar. Sebab tu dalam ana mengaji guru fi nusqatin Abu Bakr. Qala al-Imam Abu Bakrin. Al-masyhurnya bukan Abu Abdullah, kunyah dia. Yang masyhur apa dia? Abu Bakr. Qala al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullahu taala. بالسند إليه قال وكتب أبو عبد الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي. Kemudian ada lagi qala haddatsana abi. Hak ni dalam ta'liqat tu dia kata Ziyadah bin Hibban. Cumanya untuk pengetahuan antum, hadis ni bukan hadis pertama. Hadis ni tanda ni bukan hadis pertama. Hadis pertama dalam bab wudu. Ni bukan hadis pertama. Cumanya macam anda sebut tadi, permasalahan kitab ni adalah kitab ni kebanyakan dia hilang. Jadi musannif mungkin jumpa daripada apa? Satu cetakan, setakat tu dia ambil satu hadis je. Faham tu? Kerana kitab ni kita sebut kebanyakan kitab ni hilang. Faham tak? Baik. Haddatsana Abi. Qala haddatsani Husainul Muallim. Ada bagian Husainul Muallim. An Abdullah bin Buraidah anna Abdullah Al-Muzani. Abdullah ni sahabat ni. Abdullah ibn Mughaffal Al-Muzani. Yani di antara sahabat mimman baya'a tahta asy-syajarah. Sahabat apa? Yang sempat berbai'ah di bawah pokok. Dipanggil Bai'atul Ridwan. Abdullah Al-Muzani rahmatullahi alaih. Abdullah Al-Muzani daripada kalangan sahabat yang sempat berbai'ah di bawah pokok. Yang berbai'ah di bawah pokok. Apa cerita pokok ni? Ma'ruf. Bai'atul Ridwan, iaitulah bawah pokok yang mana baginda Nabi SAW ketika mana mengutus Sayyidina Uthman, kemudian apa? Dikatakan Sayyidina Uthman dibunuh oleh orang kafir Quraisy, maka Nabi pun panggil sahabat, kita berjanji sehidup semati. Di mana? Di bawah pokok. Dia panggil Bai'atul Ridwan. Maka di antara sahabat yang turun ialah Al-Imam Abdullah ibn Mughaffal Al-Muzani. Jadi ni satu martabat juga ni. Faham tak? Dia martabat dia sahabat yang afdal selepas daripada perang Uhud. Yang paling afdal dia 4, kemudian 10. Kemudian yang turun perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian Bai'atul Ridwan. Sahabat ni turun Bai'atul Ridwan. Itu dalam Al-Zubat dia kata apa? Ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tsani lahu al-faruqu tali lahu al-faruqu Uthmanu ba'dahu kaza aliyu fasittatul baquna fal badriyu. Tengok, lepas daripada 10 dia
sahabat yang turun perang Badar. Kemudian Zawaid Zubat. Tak payah. Zawaid Zubat. Zubat tu ada Zawaid lagi, tambahan lagi. Lebih kurang dalam 200 lebih. Qala Muhammadun huwa ibnu Ahmadi, Makkiyu nasdi zawi Zawaidi. Ya fa Uhudin fa bai'atur ridwani, fasairu sahabatil a'yani. Lepas itu pada perang Uhud. Kemudian apa? Orang yang turun dia perang bai'atur ridwan. Kemudian apa? Barulah sahabat yang baki. Yang baki-baki. Faham tak? Sebab tu kata para ulama, wali yang paling tinggi takkan sampai apa? Serendah-rendah maqam sahabat yang paling rendah. Kerana apa? Kerana mereka dapat ru'yah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah. Baik. Anna Rasul haddathahu. Dhamir haddathahu ni dibalik begini. Haddasa fa'il tu kembali pada Abdullah bin Buraidah. Abdullah Al-Muzani. Haddasa dhamir haddatha tu dhamir fa'il tu kembali pada apa? Abdullah Al-Muzani. Kemudian dhamir hu kembali pada apa? Abdullah bin Buraidah. InsyaAllah Syekhana. Haddasa dhamir fa'il kembali pada apa? Abdullah Al-Muzani. Hu dhamir maf'ul kembali pada apa? Abdullah bin Buraidah. Yakni apa dia? Abdullah Al-Muzani mengajar dan royak dan cerita kepada siapa? Abdullah bin Buraidah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain. Thumma qala sallu qabla al-maghribi rak'atain. Bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebelum maghrib 2 rakaat. Allah, lupa tengok buku kitab. Esok ah. Sembahyang sebelum maghrib 2 rakaat. 2 rakaat apa? Iaitu 2 rakaat rawatib. Wadah. Di sini solat awabin tu apa tu? Solat awabin antara maghrib dan isyak. Ada sebahagian ulama mengatakan solat awabin ni adalah solat rakaatain. Ya, awabin di mana waktu dia? Iaitu yang ma'ruf. Iaitulah di antara maghrib dan isyak. Ada yang mengatakan awabin tu dia sebelum solat fardu maghrib. Tapi tak, rakaatain sini apa? Yang insya-Allah yang kuatnya, yang mafhumnya, rakaatain ni kena pada kata iaitu dia 2 rakaat rawatib. Pernah sekali tu Habib Salim rahmatullahi alaih panggil orang jemput makan main rumah dia, tapi dia main awabin. Awabin ni dia main 20 rakaat. Habib Hasan abang dia mari masuk-masuk. Woi, tak payah tunggu dia. Makan. Tak, tunggu dia apa? Lambat nak habis mayang. Faham tak? Habib Salim malu terus mayang laju. Tak, habis apa? 20 rakaat awabin. Awabin yang ni di antara maghrib dan isyak, tujuan dia buat ihya. Di antara maghrib dan isyak. Baik. Sembahyang sebelum maghrib 2 rakaat. Sembahyang apa? Rawatib. Summa qala. Kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu qabla al-maghribi raka'atain. Sembahyanglah oleh kamu sebelum maghrib raka'ataini 2 rakaat. Yani takdir sikit ay marrataini. Lepas maghrib ay raka'ataini. Marrataini. Marrataini. Apa saya kena? 2 kali. Apa maksudnya? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib 2 rakaat. Sebelum maghrib rawatib 2 rakaat. Kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sembahyanglah oleh puak-puakmu, sallu ni fi'amah. Sebelum maghrib 2 rakaat." Berapa kali disebut? 2 kali. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Summa qala. Kemudian bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi tsalitsah ay fi al-marrati ats-tsalitsah. Qala Nabi fi tsalitsah ay fi al-marrati. Al-marrati ats-tsalitsah, kali yang ketiga. Liman syaa ay sallu qabla al-maghrib raka'ataini liman syaa. Mengikut riwayat lain kali ketiga Nabi sebut lagi sallu qabla al-maghrib. Liman syaa ay ulang balik, takdir balik kalam tadi. Hak awal. Sallu qabla al-maghrib raka'ataini, betul masuk kitab. Liman syaa. Tanda.
Liman sya' tu takdir sebelum Takdir. sebelum liman. Sebelum liman sya'a. Liman sya'a tu. Apa dia? Sallu qabla al-maghrib raka'atain. Ambil ayat sebelum. InsyaAllah. Boleh ya? Baik. Yang ni apa maksudnya? Baginda Nabi SAW sembahyang. Syuf. Pertama Nabi buat dulu. Kemudian baru Nabi cakap. Ha ni apa dia? Ha ni para ulama sebut al-halu qabla al-maqal. Pertama sekali. Nabi buat dulu baru Nabi cakap. Al-hal qabla al-maqal. Apa dia? Buat dulu baru kecek bos. Ha. Al-hal qabla al-maqal. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, lisanu al-hal afsahu min lisan al-maqal. Perbuatan tu lebih fasih apa dia berbanding bahawa bercakap. Kita nak faham tu benda, faham tak? Kita lebih faham kalau orang tu buat berbanding dia orang tu bercakap. Kita faham tentang adab. Lebih faham kalau tengok orang tu melakukan adab daripada orang tu bercakap beradab. Sah? Tidak Ustaz Azam? Ini Nabi SAW ajak lah. Al-hal qabla al-maqal. Apa dia? Buat dulu baru bercakap. Wadih? Baik. Nabi SAW semayang sebelum maghrib 2 rakaat. Tamam. Kemudian Nabi bersabda, mayanglah puak-puak kamu sebelum maghrib rakaatain. Berapa kali Nabi sebut? 3 kali. Sallu qabla al-maghrib rakaatain. Sallu qabla al-maghrib rakaatain. Kali ketiga Nabi tambah. Sallu qabla al-maghrib rakaatain ni liman sya'a. Bagi siapa yang nak. Bagi siapa yang nak. Syuf. Kaedah usul fiqh, al-amru lil wujub. Bila suruh tu makna apa? Wajib. Masalah aqimus salah wa atuz zakah. Mayang dan bayarlah zakat. Wajib ke tak? Al-amru lil wujub. Tapi sini al-amru lil wujub i'tibar asal. Tapi bila datang qarinah sarafahu an ma'na al-wujub. Bila datang qarinah, apa dia karinah ayat yang menunjukkan kali ini al-amr bukan lil wujub. Tapi apa? Lin nadb, sunat. Sebab apa? Tengok, semayanglah puak-puak kamu. Asalnya apa? Untuk wajib. Tibalah yang Nabi sebut apa? Liman syak. Bagi siapa yang nak. Bila bagi siapa yang nak, maksudnya apa? Makna kata ini bukan al-amru lil wujub. Tapi pula, suruhan sini suruhan sunat. Jadi, sallu fi amma. Amma ni pula, bukan untuk wajib. Tapi hanya untuk apa syekhna? Untuk sunat. Sunat. InsyaAllah, Azim. Liman sya'a dipanggil qarinatun sarifatun an al-wujub. Faham, Fik? Apa dia? Khafa. Ha? Mana? Belum lagi. Ha nak? InsyaAllah. Yang penting liman sya'a. Faham tak masalah? Liman sya'a bagi apa? Siapa yang nak. Jadi tanda elok. Ni al-amr apa? Din nadb. Suruhan ni untuk sunat, bukan untuk wajib. Wadih? Jadi semayang sebelum maghrib 2 rakaat. Siapa yang nak? Tayyib. Khafa an yahsibaha an-nasu sunnatan. Khafa. Takutlah oleh ia ya Nabi SAW. Ni habis dah kalam. Khafa, takutlah oleh Nabi SAW an yahsibaha. Tengok khafa tu apa? Dalam kurungan betul tak? Tengok dalam kurungan dia kata apa? Az-ziyadah min Sahih Ibn Hibban. Maksudnya apa? Hadis ni ada juga dalam Sahih Ibn Hibban. Dan ada juga dalam Sahih apa? Ibn Khuzaimah. Dalam Ibn Khuzaimah tak ada perkataan khafa. Gana? Liman sya'a, lepas tu titik an yahsibahan nasu sunnah. Datang mualliq, muhakkik, dia datang apa? Dia pergi tambah. Sorry, datang Al-Imam Al-Ajluni, dia letak perkataan khafa. Al-Imam Al-Ajluni tugas dia apa? Musannif tugas dia apa? Dia menghimpunkan hadis dia tak? Dia bawa mari hadis Ibnu Khuzaimah
Tapi letak perkataan khafa. Khafa tu bukan dalam Ibn Khuzaimah, dalam Ibn Hibban. Sebab itu mu'alliq, dia perasan. Dia pun tanda. Dia kata, hak ni penambahan daripada Ibn Hibban. InsyaAllah. Jadi kalau kalam asal liman sya'a an yahsibahan nasu sunnah. Takut Nabi SAW an yahsibaha. Bahawa menyangkalah oleh manusia. Yahsibah tu fa'il dia an-nasu. Yahsibaha. Hasibah yahsabu ni bersyaz. Tidak dalam mata bina. Apa tu? Mata bina. Apa tak? Hasibah tu syaz tau. Dalam mata bina sebut. Yahsibaha. Apa dia? Menyangkalah akan dia mana? Dia as-salah. Tilka as-salah. Ha tu tulis tilka as-salah. 2 rakaat tu lah. Ha tu tilka as-salah. Tilka as-salah. Tulis tilka as-salah. Yakni merujuk pada 2 rakaat. Beda an-nasu oleh manusia sunnatan akan sunnah. Syuf. Pertama sekali, kenapa Nabi SAW menyebutkan 3 kali, menunjukkan bahawa bila sebut 3 kali seolah-olah macam wajib buat ulang. Kali yang ketiga Nabi sebut liman sya'a, bagi siapa yang nak. Kenapa Nabi sebut khafa? Takut Nabi bahawa manusia menyangka bahawa sesembayang 2 rakaat sebelum maghrib sunnatan, sebagai apa? Sunnah. Sunnah sini muraknya apa? Bukan sunnah tu makna apa? Buat pahala tinggal tak dapat apa? Bukan. Sunnatan ni dengan makna faridah. Sunat dengan makna fardu. Hal ni sunnatan faridah kama fassarahu al-Imam Ibnul Malak dalam Syarh al-Masabih. Pertama sekali, sunnah di zaman dulu jangan lupa, ulama yang buat istilah apa? Hukum ada 5. Wajib, sunat, sampai habis lah. Tetapi pada zaman dahulu, orang menyebut sunnah, murad mereka adalah jalanan Nabi SAW. Maka bila sebut jalan Nabi, yang ni wajib, maka Al-Imam para sahabat ni menyebut apa? Ni kalam sahabat ni. Khafa an yahsibahan nasu sunnah. Khafa tu elak pada mana? Elak kenapa qala fi salisah. Takutlah oleh Nabi SAW. Yakni kenapa Nabi sebut fil liman sya'a. Khafa ni apa? Yakni elak kenapa Nabi sebut liman sya'a. Kerana takut orang ingat sembahyang 2 rakaat tu fardu. Faham tak? Kenapa Nabi sebut liman sya'a? Kerana takut Nabi duk suruh ulang, Nabi duk bagi apa? Semangat. Buat. Maka Nabi pun takut orang anggap sebagai satu kefarduan. Maka Nabi pun sebut khabar liman sya'a. Tak nak elok khabar ni buat elak bagi apa? Kenapa Nabi sebut liman sya'a? Faham Rahman? Cuma jangan terperangkap dengan ibarat. Kerana ni bukan apa? Ni bukan kitab fuqaha. Ni adalah hadis. Kalam sahabat. Yang mana zaman sahabat itu tidak ma'ruf lagi apa? Istilah hukum kalimah. Sebab orang Arab dulu sebut apa? Sunnah ay tariqah. Kerana itu dalam kalam para sahabat, al-khitanu sunnah. Berjawi itu sunat. Berjawi wajib ke sunat? Wajib. Tapi para sahabat, al-khitanu sunnah ay tariqatun Muhammadiyah. Sunnah dengan apa? Jalanan baginda Nabi SAW. Nabi suruh berkhitan. Wadih? Maka khafa an yahsibahan nasu sunnah, sama ada sunnah ditafsirkan Ibn Malak ay faridah, ataupun Imam Syaukani dalam Nailul Autar menterjemahkan dengan tariqah. Jadi sunnah dengan makna faridah ataupun tariqah, makna wahid. Wadih? InsyaAllah. Faham tu? Tayyib. An bifathil hamzah. Ni kalam siapa ni?
An bi fathil hamzah. Ni kalam Ibn Khuzaimah. Habis dah hadis. Kalam sahabat habis dah. Datang Ibn Khuzaimah, dia berkata an bi fathil hamzah. Jadi baca apa? Baca in. An. Ay makhafata an yazunnaha an-nasu sunnatan muakkadah. Ay tafsir pada kata mana? An yahsibaha. Makhafata kerana takut. Takut oleh siapa? Oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi takut? Kerana Nabi takut menjadi apa? Masyaqqah di atas umat. Dan kerana Nabi SAW nak apa? Nak benda yang mudah atas umat. Ma khuyyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman, kata Sayyidina Aisyah. Nabi kalau diberi pilih di antara dua benda, Nabi pilih benda yang paling mudah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Nabi tak wajibkan siwak pasal apa? Kau masyaqqah. Nak mayang kan ada siwak. Berat itu. Sah. Takut oleh Nabi an yazunnaha an-nasu, bahawa menyangkalah akan dia di as-salah an-nasu oleh manusia sunnatan muakkadah. Apa dia sunnah muakkadah? Oh, jangan kata, oh ni dalil mazhab Syafi'i. 2 rakaat sebelum maghrib sunat ghairu muakkadah. Ha tak? Sebab dia kata ni sunat muakkadah, bukan. Sunnatan muakkadah makna faridatan lazimah. Satu kefarduan yang sangat-sangat dituntut. Wadih, faridatan lazimah. Cuba anda tengok ah. Okay. Ha, sini kata apa? Tafsir dia. Jadi apa? Khafa ay yahsibaha an-nasu sunnah, betul tak? Ingat khafa ni benda tidak ada dalam Ibnu Khuzaimah. Tak ada. Tak ada dalam Ibnu Khuzaimah. Riwayat Ibnu Khuzaimah tidak ada perkataan khafa. Jadi kalam Nabi, kalam macam mana? Liman sya'a an yahsibaha, betul tak? Jadi liman sya'a kalam Nabi. An yahsibaha tu dia kalam apa? Kalam sahabat. Maka Ibnu Khuzaimah kadang-kadang dia akan tafsirkan hadis. Jadi mungkin orang baca tak faham. Bagi siapa yang nak bahawa menyangka manusia itu sunnah. Maka Ibnu Khuzaimah boleh tafsir. Apa dia kata? An bi fathil hamzah. An tu takdir pula ai makhafata an yahsibaha an-nasu sunnatan, tambah lagi ai muakkadah. Tu maksud dia. Baru jadi apa? Makhafata takut. Kalau hangpa pi tengok lagu tu, liman sya'a khafa makhafata ay yahsiban nasu sunnah, 2 kali. Ha tak? Bagi siapa yang nak takut kerana takut manusia menganggap itu sebagai sunnah. Lah, apa faedah dia? Sebab tu khafa ni tidak ada dalam Ibn Khuzaimah. Maka Ibn Khuzaimah dia nak syarah hadis, dia pun takdir sebelum ay yahsibaha ay makhafata. Faham kan? Wadih? Hada hasilu al-mas'alah. Kemudiannya, yang akhir sekali, sembahyang sunat sebelum daripada maghrib. Rawatib je tak? Sunat muakkadah ke tak? Sunnatun ghairu muakkadah. Yang sunat muakkadah apa? Ha, dalam Zubat kata apa? Dalam Zubat kata, sintani qabla subhi wa zuhri kada wa ba'dahu wa maghribin summa al-isha. Yang muakkadah. Muakkadah ni apa? Ini lam yatrukin Nabi sallallahu alaihi wasallam safara wala hadara. Nabi tak pernah tinggal. Ketika musafir ataupun ketika tak musafir, tak pernah tinggal. Adapun ghairu muakkadah Nabi tinggal. Wadih? Sunat muakkadah apa dah? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Sah? Wa zuhri kada wa ba'dahu. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas asar. Kemudian wa ba'dahu la. Sorry, lepas asar pula, lepas maghrib. Mana ada bukan muakkadah, haram tu ni. Kemudian apa? Selepas isyak. Ingat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum isyak, sebelum zuhur, lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isyak. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib sunnatun ghairu muakkadah. Faham tak? Sunat tapi apa? Ghairu muakkadah. Kerana itulah ghairu muakkadah sehingga sebahagian ulama dan sebahagian salaf mengatakan tidak ada semayang sebelum maghrib. Ada ulama yang kata apa? Yang kata tak ada semayang sebelum maghrib. Hak ni yang apa? Sebahagian Zaidi apa? Lepas azan maghrib terus semayang. Mazhab Syiah Zaidi. Semayang terus. Kerana mereka mengatakan tak ada. Tak ada apa? Tidak ada semayang sebelum maghrib.
Hatta sebahagian salaf mengatakan makruh sembahyang sebelum maghrib. Cuma kata para ulama, bahawasanya kemungkinan sebahagian salaf yang mengatakan makruh sembahyang sebelum maghrib, kemungkinan mereka tidak sampai akan hadis ini. Wadih? Sebab itu mazhab Syafi'i dalam masalah maghrib waktu baru. Waktu yang baru. Qaul jadid apa dia? Qaul qadim apa dia? Waktu maghrib sampai sampai naik yang apa? Hilangnya mega. Waktu baru masuk tu isyak, betul tak? Kalau mazhab qaul jadid apa dia? Qadar apa? 5 perkara. Apa dia? Menutup aurat. Lagi ambil wuduk, lagi mayang. Mayang berapa rakaat? Mayang maghrib berapa rakaat? 3 rakaat dah. Selepas maghrib berapa? 2 rakaat. Orang kata 5 rakaat, bukan 5 rakaat. 7 rakaat. Kerana apa? Kerana ditambah 2 rakaat. Sallallahu